أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jemaah muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan lagi untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Kita berada pada hari-hari pertama dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan insyaallah mati Allah sekalian, Allah berikan kita kesempatan umur dan kesihatan untuk bertemu dengan penghujung Rajab, bawa kepada Syaban dan seterusnya bertemu dengan Ramadan al-Mubarak. Jadi sama-sama kita perbanyakkan doa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta dengan Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala keberkatan dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita kepada Ramadan. Sampai dalam erti kata, sampai dari segi fizikal kita bertemu dengan bulan Ramadan, kesihatan kita bertemu Ramadan, kita dapat melaksanakan puasa dan amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Berkat, kita mohon barakah dalam bulan Sya'ban dan Rajab dan Sya'ban. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan kita. Selama ni kita dah buat baik dah. Jadi mudah-mudahan dalam Rajab Sya'ban ni bertambah lagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ataupun kita menjadi asbab kepada kebaikan. Itu barakah, itu ziyadatul khairat, bertambahnya kebaikan insya-Allah. Mudah-mudahan saja rahmati Allah sekalian. Baik, pada hari ini kita teruskan lagi pengajian kitab Panduan Imam Makmum, muka surat 57. Tajuk sengaja melengahkan takbiratul ihram. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Makmum yang sengaja melengahkan takbiratul ihram sehingga imam rokok ataupun hampir-hampir rokok, dikira cuai dalam mendapatkan fadilat takbiratul ihram dan fadilat membaca Fatihah bersama imam, tetapi tidak dikira cuai dalam mendapatkan rakaat. Perbuatan melambat-lambatkan takbiratul ihram itu adalah makruh. Ini biasanya terjadi masa bila? Dalam bulan Ramadan jemaah sekalian. Solat witir, lepas sembahyang tarawih 8 rakaat, kita rasa macam dah banyak sangat dah kita sembahyang, penat. Bila mula solat witir, masing-masing ada yang pergi minum air dulu, sebab dah tahu dah rakaat pertama imam akan baca suratul A'la, panjang suratul A'la ni. Duduk sembang-sembang sekejap dulu, barulah masuk. Okey.
Dari segi hukumnya kita tetap dikira sebagai masbuk. Tu dia orang nak tahu tu. Bila dah lambat memulakan solat, maka dia tidak mendapat masa ataupun tempoh yang munasabah untuk menghabiskan suratul Fatihah. Lambatnya tu bukan lambat kerana memang ada urusan, pasal sengaja lambat. Nak kira macam mana? Ramai orang tanya macam ni. Jadi dari segi hukumnya dia tetap dikira sebagai masbuk, kerana dia diambil kira daripada permulaan takbiratul ihram. Cuma ada pembicaraan lain, bila dia sengaja melewat-lewatkan, itu hukumnya makruh. Dia tak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Dia tak dapat baca Fatihah, fadilat membaca Fatihah selepas imam membaca Fatihah. Kurang fadilat sajalah. Fadilat, kelebihan berjemaah tu kurang, dia tak dapat. Dari segi solat dia sah tak? Sah. Dengan syarat dia bila imam rokok, dia terus rokok lah. Dia mengambil hukum masbuk, bukan muwafiq. Sebab tempoh dia berdiri bersama dengan imam sebelum imam rokok tidak mendapat tempoh yang munasabah untuk menghabiskan Fatihah. Walaupun sebab dia lambat tadi itu sebab dia sengaja. Sebab itu yang menjadi makruh. Gitu Banyak yang macam ni. Punya anak-anak kita dia tahu dah suratul A'la panjang. Baik. Seterusnya imam terbatal selepas makmum masbuk mendapat rokok bersama imam. Macam mana? Makmum masbuk datang-datang aja Allahu Akbar. Tengok-tengok imam terbatal selepas makmum masbuk mendapat rokok bersama dengan imam. Maknanya imam tu ketika selepas rokok, sama ada dia ketika i'tidal, okey, ataupun seterusnya. Tengok di sini. Baru batal. Maknanya makmum dapat sekejap dia rokok bersama dengan imam, kan? Dapat tamakninah lah bersama dengan imam. Naik i'tidal, imam dah batal dah, imam dah keluar. Imam keluar daripada tempat dia pasal dia dah batal, dia terkentut dan sebagainya lah. Adalah masalah dia tu. Status makmum yang baru sampai yang hanya dapat rokok saja bersama dengan imam ni macam mana? Tengok sini. Jika makmum masbuk mendapat imam dalam rokok, lalu dia rokok dan sempat tamakninah bersamanya. Contoh yang dia bagi ni lagilah, langsung tak dapat berdiri pun. Maksudnya dia sampai je Allahu Akbar terus pergi pada rokok. Maknanya dia tak sempat berdiri beberapa ayat pada suratul Fatihah, tak ada. Dia sampai je imam memang dia nak rokok ataupun imam tengah rokok, dia pun Allahu Akbar, dia pun rokok bersama dengan imam. Okey. Imam itu berhadas ketika i'tidal atau sujud. Berlakunya kecacatan pada imam ini selepas rokok. Ketika naik i'tidal, ada imam yang dah tak boleh tahan kencing dah tuan-tuan. Grip dah rosak. Jadi dia tak boleh kalau terbersin ke terbatuk, air kencing keluar. Kan? Jadi bila berlaku macam ni, tengok. Dan dia berlaku itu selepas pada rukun-rukun selepas rokok. Kita tadi sembayang, kita tadi makmum masbuk, solat dah dapat dah rokok bersama dengan imam. Okey. Maka makmum masbuk itu dikira mendapat rakaat. Dikira mendapat rakaat tanpa sebarang khilaf, tanpa sebarang perselisihan pendapat. Perselisihan pendapat di kalangan ulama mujtahidin tak berlaku dalam hal ni. Kerana dia telah mendapat rokok yang dikira diperolehi oleh imamnya.
Itu rokok juga macam mana pun. Walaupun hanya sempat dengan imam setakat rokok aja, lepas tu imam tu dah batal dah. Sudah dikira mendapat fadilat berjemaah dan dikira mendapat pahala satu rakaat dah bersama dengan imam tu. Dikira satu rakaat dah. Okey. Ujar al-qadhi, jika makmum masbuk itu mendapat imam dalam rokok, makmum masbuk dapati imam dalam rokok dan sempat bertamakninah bersamanya dalam rokok itu, dan sebaik saja imam mengangkat kepalanya, makmum pun boleh berniat mufaraqah. Maka hukumnya harus dan dia dikira memperolehi rakaat itu, bagaimanapun ditegakkan oleh Baghawi dalam fatwa-fatwanya. Okey. Yang penting perlu sempat tamakninah dalam rokok bersama dengan imam. Ini perlu difahamkan betul kan, tamakninah tu. Mesti setelah kita dah berpindah rukun, anggota semua dah duduk diam, baru dikira perkiraan tamakninah yang sebanyak pada kiraan subhanallah 2 saat kot. Subhanallah 2 saat dah saya kata. 2 saat tak jadi 3 saat. 2 saat mesti bersama dengan imam. Ataupun dikira sebagai dapat juga tamakninah, ibu yang dirahmati Allah sekalian. Kita turun rokok, imam naik i'tidal, berselisih kita. Kita berselisih dengan imam dengan syarat imam belum sempurna bertukar menjadi i'tidal tadi tu. Belum sempurna. Imam tengah bergerak. Sami Allah, kita pun Allahu Akbar. Ini bagi makmum lelaki lah terutamanya ada advantage, sebab dia nampak pergerakan imam. Bagi makmum perempuan, dia tak nampak perbuatan imam, jadi dia sangat bergantung kepada suara imam. Di imam suara kena nyaring, kena jelas, suara menjerit kena jelas. Ujar al-qadhi, jika makmum masbuk itu mendapati imam dalam rokok dan sempat bertamakninah bersamanya dalam rokok itu, dan sebaik saja imam mengangkat kepalanya, makmum itu pun berniat mufaraqah, maka hukumnya harus dan dia dikira memperolehi rakaat itu. Demikian ditegaskan oleh Baghawi dan fatwa-fatwanya. Makmum masbuk dapat ikut imam ketika rokok dan sempat tamakninah. Sebab saja dia imam mengangkat kepalanya, makmum itu pun berniat mufaraqah, maka hukumnya harus dan dia dikira memperolehi rakaat itu. Demikian ditegaskan oleh Baghawi. Satu rakaat dah dapat, dan kita niat mufaraqah daripada imam, satu rakaat sudah pun dikira dapat. Tadi pembicaraan dia, imam ada masalah, imam ada kecacatan, imam keluar daripada jemaah, itu satu. Yang ni sebaik saja imam mengangkat kepalanya, makmum itu pun berniat mufaraqah. Okey, yang ni bukannya imam cacat ke ataupun ni ada masalah hadas dan sebagainya. Yang ni kita dapati kalau misalnya kata makmum tu nak mufaraqah dah, dia dah dapat dah rokok bersama dengan imam, saya kata dah dapat dah rokok bersama dengan imam, makmum ni dah dapat dah satu rakaat. Selepas daripada itu dia nak mufaraqah daripada imam, dia nak keluar daripada imam, kerana mungkin ada sebab-sebab tertentu sebab ada mufaraqah. Kalau kita bincang masalah mufaraqah yang dibenarkan dengan mufaraqah yang tidak dibenarkan. Dia nak cepat mungkin, nak cepat, ada benda tertinggal kat tandas, benda berharga, dia tak perlu batalkan solat, dia perlu mufaraqah saja, cepatkan solat seorang-seorang. Kalau berlaku keadaan macam ni, tadi tu situasinya dia bersama imam tu macam tu, dapat tamakninah bersama dengan imam dalam rokok, selepas tu dia naik, dia nak mufaraqah, sudah dikira mendapat satu rakaat, sudah dikira mendapat satu rakaat.
Okey. Seterusnya, imam menunggu orang yang hendak masuk solat ni. Hendak solat lah ni. Yang nak masuk solat, yang nak solat lah. Perlu kita ingat. Saya pernah beritahu, saya ingatlah. Dalam solat yang selalu kita buat solat hajat, ada di kalangan para asatizah yang memimpin solat hajat. Dia beritahu pada jemaah kaifiat solat hajat. Kita sembahyang sama-sama, tapi niat sendiri-sendiri. Niat sendiri-sendiri, tapi seolah-olah macam kita berjamaah lah, serentak semua. Ada. Dari segi hukum dia sembahyang sendiri-sendiri itu tak ada masalah. Solat hajat memanglah dia adalah solat sunat yang tidak disunatkan secara berjamaah. Solat hajat di antara solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Tapi kalau nak buat berjamaah boleh tak? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Cuma ada orang buat kaedah solat sama-sama serentak dalam masjid, dalam surau, dalam dewan solat, tapi solat niat masing-masing. Solat hajat ni. Okey. Tak ada masalah lah. Tapi akan ada masalah apabila makmum menunggu. Yang kononnya makmum tu, bukan makmum pun, menunggu imam. Ini kita nak cerita tentang menunggu ni. Kalau kita dalam solat biasa, solat maghrib, solat isyak, jemaah rahmati Allah sekalian, kita dah rakaat ketiga contohnya sembahyang maghrib, kita baca Fatihah, kita dah laju dah, kita yang makmum ni dah habis dah, imam belum habis lagi, kita tunggu imam. Itu memang wajarlah sebab kita adalah makmum. Tetapi kalau kita tak ada hubung kait dengan imam, kita niat masing-masing. Lepas tu kita nak time rokok, kita nak tunggu imam pula, yang bukan imam kita. Batal solat. Boleh jadi batal solat kalau kita menunggu imam yang sebenarnya bukan imam kita. Kita sembahyang seorang-seorang pun, sembahyang masing-masing, infiradi. Jadi ambil perhatian, kalau nak buat solat hajat, kadang-kadang kita ada arahan selepas Jumaat buat solat hajat, pastikan imam pesan kita solat hajat secara berjamaah. Jemaah tu maklumlah, maknanya yang imam berniat imam, yang makmum berniat makmum. Nak elakkan daripada perkara ini jadi. Dia ini kena faham. Selamat mati Allah sekalian. Baik, imam menunggu orang yang hendak masuk solat ni. Jika imam berasa sewaktu dalam rukuk atau tasyahud akhir ada orang masuk hendak solat, maka diistihbabkan, disunatkan kepadanya menunggu dengan syarat-syarat berikut. Nak menunggu tu pun ada syarat. Kita tengok betul-betul di sini. Jika imam berasa sewaktu dengan rukuk dan sujud akhir ada orang yang hendak masuk solat, maka diistihbabkan sunat, iaitu kepadanya menunggu dengan syarat-syarat berikut. Imam dalam rukuk atau tasyahud akhir, dia hanya boleh menunggu makmum ni. Bagi imam dua keadaan dia. Satu, ketika dia nak turun rukuk. Yang kedua, ketika tahiyat akhir. Kita tengah sembahyang, kita cam dah motor wajimat contohnya. Kalau dia datang ke masjid, motor dia 1 kilometer, dah dengar lah. Jadi kita tahu dia dah sampai. Kalau kita teruskan sembahyang macam biasa, dia tak dapat rakaat, maka kita boleh tunggu dia sebentar. Ketika rakaat dengan menambah tasbih,
daripada 3 menjadi 5 contohnya kan. Yang haji mat kena faham juga. Dia kena bersegera untuk angkat takbiratul ihram. Ada orang dah meraihkan dia walaupun ketika solat. Ini kena ambil perhatian. Rahmati Allah sekalian. Satu lagi tempat ketika tasyahud akhir. Dah tahiyat akhir, ada orang baru sampai. Janganlah kita terus cepatkan bagi tahiyat. Lepas itu kita raikan orang yang mungkin ada 1-2 orang yang betul-betul dia nak sembahyang berjemaah. Kan? Tengok lama imam dah duduk tahiyat akhir dah. Jadi kita sunat menunggu dia. Sebab itulah disarankan ada beberapa doa. Doa sebelum kita memberi salam. Kan doa yang dajjal tu, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Saya baru dapat ada seorang sahabat kita nak doa ni, kalau dalam solat nak doa ni boleh dalam bahasa Arab. Saya baru 2-3 hari lepas kot, ada seorang sahabat yang alim lah. Dia menyatakan bahawa selepas kita baca tahiyat akhir sebelum bagi salam, doa untuk sahabat. Doakan untuk sahabat. Kerana kita kena ingat sahabat boleh memberi syafaat di akhirat. Ingat. Sahabat boleh memberi syafaat. Dia baca dengan doa dia, Allahumma afi ashabi. Tu ya. Ya Allah, berilah keafiatan, sihat walafiat kepada sahabat-sahabatku. Allahumma afi ashabi. Berilah keafiatan, sihat walafiat kepada sahabat-sahabatku. Doa pada orang yang tak tahu ada orang doakan dia, doa tu mustajab. Dan kita kena ingat, selain daripada Al-Quran, selain daripada amalan-amalan lain yang boleh memberi syafaat, Rasulullah kita sangat maklumlah memberi syafaat. Kita kena ingat sahabat boleh memberi syafaat. Kita bersahabat dengan orang yang suka buat kebaikan, di akhirat nanti kita masuk neraka, wal'iyadzubillah. Kawan kita masuk syurga. Kawan kita masuk syurga. Kawan kita minta kebenaran dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk tarik kita, Allah benarkan. Itu syafaat seorang kawan. Sebab itu hari ini kena berkawan dengan kawan yang betul, supaya mudah-mudahan kebaikan kawan tu nanti kita dapat tempias juga. Dia cari kita nanti di akhirat. Jadi doa untuk kawan, Allahumma afi ashabi. Jadi kalau misal kata dalam keadaan macam ni, kita tambahkan zikir-zikir tu untuk supaya orang ni dia sempat duduk Allahu Akbar, kemudian dia duduk sama kita kan. Kemudian kita dah baca doa tu, kita pun bagi salam. Dia memang tak dapat rakaat, kawan ni tak dapat rakaat, tapi dia sudah pun mendapat fadilat berjamaah. Pahala berjamaah dan fadilat berjamaah sudah ada pada dia. Ni maknanya seolah macam imam membantu makmum, tapi tak boleh ramai-ramai lah. Seorang datang, imam tunggu lagi. Seorang lagi datang, imam tunggu lagi. Bila nak berhenti? Bila nak tahiyat akhir? Bila nak bagi salam? Dan para imam yang berkeadaan sebegini, kalau dalam rokok dia tambah sebutan tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi 5 kali lah jadinya, supaya nak bagi peluang ni orang ni dapat rakaat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la 5 kali. Baik, kita tengok sini apa lagi. Jika imam berasa sesuatu dalam rokok,
merasa sesuatu dalam rakaat dan tasyahud akhir, ada orang yang nak masuk solat, maka diistihbabkan menunggu dengan syarat. Okey, tengok syarat dia. Jangan terlalu lama menunggu. Itu tadi tu. Jangan terlalu lama menunggu. Ikut pada munasabah lah. Seorang kita dengar lah, seorang boleh lah layan kan. Yang kedua, jangan membezakan di antara orang yang baru masuk dan orang yang belum masuk. Bahkan hendaklah dia samakan antara orang yang berkedudukan dengan orang yang tidak berkedudukan. Ada majlis ketua menteri nak rasmikan kat masjid kita, contoh kan, tunggu tak sampai, tunggu tak sampai. Kita sembahyang lah dulu. Kita sembahyang. Tengah sembahyang bunyi siren. VIP baru sampai. Imam tadi yang cadang nak baca inna anzalna, tukar jadi bacaan panjang sikit lah. Kan, cadang nak express, jadi kena slow sikit lah. Pasal nak bagi peluang kepada VIP ni. Tapi nanti kalau misalnya kata VIP dah tak ada dah, majlis semua dah selesai dah, ada tadi Haji Mat tadi tu lah, motor dia kita dengar, motor macam nak roboh tu. Kan, kita tak tunggu. Ni jangan ada membezakan di antara orang yang masuk, orang yang berkedudukan, orang yang ada pangkat. Tengok kawan ni sama je dengan aku, tak ada apa-apa, tak payahlah. Ni kena jaga. Tolong kena jaga. Seterusnya, hendaklah dia qasadkan dengan penungguannya itu kerana taqarrub kepada Allah. Tunggu itu dengan niat, bukannya tunggu selain daripada perkara yang berkaitan dengan agama. Okey, hendaklah dia qasad dalam penungguannya itu kerana taqarrub pada Allah, kerana ingin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kan? Bukan kerana keinginan untuk membuat hubungan yang mesra dengan manusia. Kan? Nanti imam tu dia kata imam yang bagus, tunggu orang besar. Kan? Kemudian seterusnya, tidak ada kebimbangan luput waktu dan terlepas solat dari waktunya. Mestilah kita kena tengok juga lah. Kalau misalnya tinggal 4 minit lagi nak habis waktu, tak akanlah kita nak leka-leka lagi. Kan? Tidak ada kebimbangan luput waktu atau terlepas waktu dari waktunya. Jika terdapat kebimbangan itu, maka dia tidak boleh menunggu. Dia kena selesaikan dia. Tak boleh menunggu. Janganlah orang yang baru datang itu dari mereka yang kebiasaannya lambat dan melengah-lengahkan takbiratul ihram sehingga imam rakaat, sama ada dengan sebab dengan sebab was-was atau perangainya yang malas. Kerana orang seperti itu tidak boleh ditunggu. Jangan orang yang baru datang itu dari mereka yang kebiasaannya lambat. Kalau kita, ibu ayah dirahmati Allah sekalian, setiap waktu orang ni lah yang selalunya datang ke masjid surau, kita dah boleh faham dah perangai. Orang ni dia memang selalu datang lambat, yang ni memang selalu datang cepat. Yang ni yang datang cepat ni pun jenis mengelak, tak mau jadi imam. Kadang ada juga menyuruh garis tiang. Kan, dia datang cepat dah, tengok alamak tak ada imam lagi lah, kau nyuruh lah ni kan, orang suruh aku pergi depan. Kita kenal dah kan, yang memang hari-hari kita jumpa tu kita kenal dah. Kalau orang yang kita nak tunggu ni adalah orang yang memang lambat, macam mana pun masuk waktu cepat pun dia lah yang paling lambat. Masuk waktu lambat lagi dia lambat. Kan? Orang yang macam ni tak perlu tunggu. Kan? Yang kebiasaannya lambat dan melengah-lengah waktu takbir ihram sehingga imam rakaat
ada dengan sebab was-was atau perangai yang malas, kerana orang yang seperti ini tidak boleh ditunggu. Jadi orang macam ni tak payahlah, kan? Kita tunggu dia pun, kalau kita tunggu dia macam tu juga dia, tak tunggu pun macam tu juga dia. Tak payahlah, tak payah tunggu. Seterusnya, dalam perhatian di situ, imam tidak sunat menunggu makmum dalam rokok kedua solat gerhana. Kerana makmum tidak dikira mendapat rakaat dengan rokok dengan sempat rokok bersama imam pada rokok kedua. Yalah. Solat gerhana ada 2 kali rokok. Jadi imam janganlah menunggu makmum ni pada rokok yang kedua. Sebab kalau rokok yang kedua, makmum tu baru sampai, dia tak dapatlah tunaikan solat gerhana mengikut kaedah 2 rokok. Sebab selepas itu nanti imam dah naik i'tidal, dia dah ikut semua. Tu faham tak sunat menunggu makmum yang dalam rukun kedua solat gerhana. Ini solat yang berkaitan dengan gerhana dan sebagainya ni. Sini pernah buat? Ada pernah buat solat gerhana ke? Pernah? Ada siap khutbah? Alhamdulillah. Selalunya kalau berkaitan dengan solat gerhana ni, selalunya solat gerhana ni dikaitkan dengan kebesaran Allah. Kita tengok dalam teks-teks khutbah kat internet kan, berkaitan dengan solat gerhana ni, semua menceritakan tentang kehebatan Allah, ketinggian Allah, ciptaan Allah. Tahu tak kita bahawa datangnya gerhana itu petanda hari kiamat. Kita kena tahu tu. Itu Rasulullah SAW ketika gerhana berlaku, Rasulullah akan solat yang panjang. Disunatkan kita membaca surah-surah yang panjang. Dan Rasulullah akan duduk berzikir dan sebagainya, sehinggalah gerhana tu semakin pergi dan sebagainya. Kerana itu petanda, antara petanda menunjukkan bahawa kiamat hampir tiba. Ibu ayah mesti perasan, dulu masa kecil-kecil selalu ke dapat tengok gerhana. Saya rasa saya lah, masa kecil-kecil jarang sangat nak dapat jumpa gerhana. Adalah, tapi bukannya kerap. Cuba kita tengok sekarang. Gerhana kadang tiap-tiap tahun, kadang 2 tahun sekali, kadang ujung tahun ada satu, awal tahun ada satu kali jumpa gerhana. Macam saya nampak bahawa semakin kerap. Okay, perlu kena ambil perhatian bahawa gerhana adalah petanda untuk berlakunya kiamat. Allahu Akbar. Kiamat berlaku pada hari Jumaat dan berlaku gerhana. Tak kisahlah gerhana bulan ke gerhana matahari, khusuf ke. Jadi kena insaf bila ada pengumuman pada tarikh ni akan berlakunya gerhana bulan atau gerhana matahari, kita yang faham kena insaf. Allahu Akbar. InsyaAllah. Setakat ni saya rasa belum lagi berlaku gerhana dalam hari Jumaat. Jadi kena jaga-jaga. Ni semua ni ada sumber dia, tuan-tuan. Solat gerhana kan. Okey. Baik, habis berkaitan dengan keadaan makmum yang lewat masuk kan. Kemudian imam terbatal selepas makmum masbuk mendapat rakaat bersama imam dan imam menunggu orang yang hendak solat. Okey. Seterusnya kita pergi kepada
imam terlupa atau tersalah dalam solat. Ini sangat penting. Memang akan berlaku. Pastinya berlaku. Kesilapan pada imam. Imam bukan maksum. Mesti akan berlaku punya. Dalam 365 hari, kita solat satu hari 5 waktu. Kita ni manusia, mesti ada silap lah. Bolehkah ada orang jamin bahawa dia solat 365 hari itu memang perfect, tak ada apa-apa, tak pernah berlakunya kurang rakaat, lebih rakaat, kan? Baik. Jika imam tersalah atau terlupa dalam mana-mana perbuatan solat, ia tidak membatalkan solat imam. Ni ambil dulu perhatian. Kesilapan yang dilakukan oleh imam tidak mencacatkan solat imam. Dengan syaratnya dia melakukannya dalam keadaan tak sedarlah, terlupa. Imam terlebih rakaat, imam terkurang rakaat, imam terlebih sujud, imam 2 kali i'tidal, macam-macam lah. Yang perkara-perkara ini semua berlaku kerana terlupa. Maka pada imam, dia belum batal lagi solat dia. Tak batal lagi. Solat tak batal. Sebab dia lupa. Ikatan para makmum dengannya belum lagi putus. Perbuatan-perbuatan imam sewaktu terlupa itu tidak dianggap menambah atau mengurangi rukun-rukun solat dengan sengaja. Hadis Nabi menyebutkan, innallaha wada'a an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sungguhnya Allah tidak mengambil kira sesuatu ibadah sebagai satu kesalahan. Tu nampak tu. Daripada umatku pada perbuatan yang tersalah, terlupa dan apa-apa yang dipaksa melakukannya. Di sini jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kalau kita melakukan amal ibadah ni dalam keadaan lupa, tak perlu pun sebenarnya bukan tak perlu macam mana, maksud saya tidak membatalkan solat tersebut. Tak batal solat. Tapi bagi makmum yang dah tahu imam ni melakukan kesalahan, dia ikut dalam keadaan dia sedar. Imam terlebih rakaat, contoh. Imam terlebih rakaat. Solat maghrib 3 rakaat, imam naik 1 lagi rakaat, jadi 4. Makmum yang dah tahu imam naik ke rakaat keempat, itu rakaat yang salah. Makmum ikut dalam keadaan dia tahu, maka makmum tu batal solat. Imam tak batal solat, sebab imam terlupa. Syekh Muhammad Az-Zuhaili mengatakan, jika imam meninggalkan suatu perbuatan fardu solat, seperti duduk pada tempat yang sepatutnya, berdiri atau berdiri pada tempat yang sepatutnya dia duduk, berdiri pada tempat yang sepatutnya dia duduk, tidak harus bagi makmum untuk mengikutinya pada meninggalkan perbuatan tersebut. Sama ada dia tinggalkan kerana sengaja atau terlupa, ini kerana makmum wajib mengikut perbuatan-perbuatan solat, sedangkan apa yang dilakukan oleh imam itu bukanlah daripada jenis perbuatan-perbuatan solat. Ni imam sepatutnya rakaat pertama sepatutnya lepas dah turun sujud, naiklah nak pergi rakaat kedua. Tiba-tiba imam duduk tahiyat. Dah rakaat pertama, dah rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, nak naik. Imam tiba-tiba sujud yang kedua, duduk balik. Nak tahiyat awal lah.
Dia rasa macam dah rakaat kedua kot. Makmum, apa perlu dilakukan oleh makmum? Makmum baru rakaat pertama lagi dah jelas kesilapan dia tu kan. Makmum perlu naik ke rakaat yang kedua. Makmum perlu berada pada posisi yang betul. Apa posisi yang betul sepatutnya? Kena berdiri lah nak naik rakaat kedua. Imam dah duduk tahiyat, makmum kena naik. Okay. Dan sebutlah subhanallah. Sebut subhanallah. Sebut subhanallah sebagai kaedah menegur imam. Pada kesalahan pada perbuatan, kita kena tunjukkan perbuatan yang betul, baru kita tegur. Gitu. Kalau misalnya kata kita duduk sama-sama dengan imam, lepas tu kita tegur, subhanallah, imam pening, aku salah apa? Sebab dia rasa dia dah rakaat kedua. Kita perlu ada pada tempat yang betul, baru kita tegur dia, subhanallah. Macam tu. Baru betul. Kalau banyak keadaan kadang-kadang dia ikut imam, tahu imam salah, payah-payah, payah ustaz sembahyang balik je. Apa susah-susah? Itu shortcut lah, boleh lah kan. Semua dah confuse ni, macam mana ni, imam ni betul tak betul ke, kita yang salah ke imam yang salah? Baik, kita azan dulu. Allahu Akbar. Allah. Sudah. Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. اللهم رب تبارك الله يا دخل
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, cuba perhatikan muka surat 65. Tadi saya dah bagikan satu situasi imam duduk tahiyat awal di rakaat pertama. Tu ada. Itu dia tunjukkan kaedah cara macam mana kita nak buat bila berlaku perkara tu. Kita tengok. Surat 65, wajib para makmum bangun berdiri dan sunat mengingatkan imam dengan ucapan subhanallah agar imamnya sedar lalu bangun daripada duduk yang salah itu. Kan? Itu tindakan pertama bagi makmum. Jangan duduk sama dengan imam. Kena berdiri. Kena berada pada kedudukan yang betul. Kemudian jika imam tak bangun selepas diingatkan, maka makmum yang berdiri itu diberi dua pilihan, iaitu mufaraqah daripada imam atau terus menunggu sehingga imamnya bangun. Kena keluar daripada jemaah tu kerana imam dah silap, ataupun terus tunggu sehingga imam bangun. Imam bangun, maka kita terus menjadi makmum. Terus baliklah menjadi makmum kepada kedua imam. Gitu. Para makmum yang menunggu hendaklah bersedia dengan keadaan-keadaan yang bakal dihadapi kerana imam akan beranggapan dia bangun ke rakaat yang ketiga, sedangkan pada hukum masih rakaat yang kedua bagi imam dan makmum. Itu bagi makmum yang menunggu hendaklah sedia dengan keadaan-keadaan yang bakal dihadapi. Kerana mungkin imam beranggapan dia bangun tadi itu dia dah rakaat ketiga, sedangkan hukumnya rakaat kedua. Nanti dia rakaat ketiga, dia tak ada duduk tahiyat awal. Kita nak tahiyat awal tak? Tak boleh ya. Kena ikut juga. Kemudian nanti dia rakaat keempat, sebenarnya baru rakaat ketiga. Dia akan duduk tahiyat akhir. Kita nak duduk tak? Tak boleh ya. Kita kena berada pada kedudukan yang betul, naik rakaat keempat. Dia akan jadi kecamuk tu kalau kita terus ikut. Kalau tak betul-betul faham. Jadi ada kaedah tadi, pilihan yang selain daripada itu, kita mufaraqah daripada imam, sembahyang sendiri. Mungkin masalah berkaitan dengan imam duduk rakaat pertama, rakaat pertama duduk tahiyat awal ni jarang, tapi mungkin boleh berlaku. Boleh berlaku tuan-tuan. Ini macam-macam perkara nak masuk dalam kepala kan. Macam isu dan sebagainya, kadang imam dalam keadaan stres kerja ke, macam-macam lah. Semua tu boleh jadi. Kadang-kadang imam dah tak apa sihat, ingatan tak apa baik. Ini semua boleh berlaku. Jadi pada istilah saya suka makmum kena pandai bersilat apa yang berlaku kepada imam. Makmum kena pandai bersilat. Jadi begini pada imam, apa dia nak buat? Jadi begini pada imam, apa dia nak buat? Kalau kita tak tahu, nanti takut kita buat benda yang salah. Pada anggapan kita betul. Okey. Jadi sampai situ dahululah pengusian kita. Nanti akan masuk muka surat 60 balik tu, nanti kita pergi pada hukum mengingatkan imam yang lupa. Wallahu ta'ala a'lam. Sudah. Dia pada tahiyat awal, kita tahu tahiyat awal ni dia sunat ab'a. Dalam hukum pada tahiyat awal, makmum perlu wajib ikut imam pada meninggalkan. Faham tu istilah dia tu?
makmum wajib ikut imam pada meninggalkan. Maksudnya apa? Kalau imam terlupa tahiyat awal, dia naik terus, makmum wajib ikut. Makmum tak boleh duduk tahiyat awal. Sebab tahiyat awal bukannya rukun. Tahiyat awal tu dia sunat. Dan dia tak perlu nak diingatkan nak subhanallah, tak perlu. Sebab yang imam tinggalkan tu tadi adalah sunat. Benda sunat. Tapi kalau sebaliknya berlaku, misal kata imam buat, makmum tak buat pula. Makmum kena turun. Makmum kalau dia terlupa naik, dia kena turun balik. Sunat untuk dia turun balik. Kalau dia naik, dia nak tunggu pun boleh. Kerana dia dikira baru mendahului satu rukun, satu perkara. Jadi kena ingat, kalau imam tinggalkan tahiyat awal, ikut dia. Nanti imam tak pula tahiyat sujud sahwi, tak apa. Sembahyang kita sah. Sembahyang sah. Tinggalkan tahiyat awal, kemudian tinggalkan pula sujud sahwi, solat sah. Sebab dia bukan rukun. Okey? Allah Ta'ala alam. Lagi? Tak lagi Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.